Pilihan Raya Kecil PRK Cameron Highlands, SPR tidak akan lanjutkan masa. Polis rakam keterangan 8 individu berhubung kemalangan di Jambatan Pulau Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengan 2 pusat mengundi dibuka di Pilihan Raya Kecil PRK Cameron Highlands, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan 70% anggota keselamatan akan menunaikan tanggungjawab mereka. Dan untuk mengikuti perkembangan PRK Cameron Highlands, kita terus sahaja berlintas langsung bersama Syafiqah Damanhuri. Baik Syafiqah, apa perincian di sana sehingga kini Syafiqah? Baik, Assalamualaikum dan terima kasih Azlianti. Tepat jam 1 petang tadi, 72% anggota polis sudah menunaikan tanggungjawab mereka bagi pilihan raya kecil PRK Cameron Highlands. Dan jumlah itu dianggap baik apabila pihak Suruhanjaya Pilihan Raya sebelum ini menjangkakan 70% yang keluar mengundi awal hari ini. Dan di Balai Polis Berincang ketika ini 167 anggota dari 232 selesai menunaikan tanggungjawab mereka, dan di Balai Polis Koyan 13 dari 15 anggota juga sudah mengundi, dan pusat mengundi di Balai Polis Sungai Koyan akan ditutup jam 2 petang nanti. Dan proses pengundian awal ini disaksikan oleh ejen-ejen calon yang bertanding di bahagian-bahagian pilihan raya. Di samping itu, pemerhati-pemerhati pilihan raya daripada wakil-wakil pertubuhan bukan kerajaan NGO yang dilantik oleh SPR juga turut menyaksikan proses pengundian awal. Pagi tadi, calon bebas Wong Seng Yi turut melakukan lawatan ke pusat pengundian awal ini disusuli oleh calon Barisan Nasional Ramli Muhammad Noor yang hanya memerhati dari luar pagar Balai Polis Berincang. Dan peti undi awal hari ini kemudiannya akan dimeterai dan akan dikira pada jam 4 petang pada 26 hari bulan nanti, iaitu pada hari mengundi pilihan raya kecil Cameron Highlands. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan setakat ini, Azlianti. Baik, terima kasih Syafiqah langsung daripada Cameron Highlands. Kita ke laporan berikutnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tidak akan melanjutkan masa mengundi bagi Pilihan Raya Kecil PRK Cameron Highlands. Pengerusinya Azhar Azizan Harun berkata pusat mengundi ditutup tepat jam 5.30 petang atas faktor keselamatan. Kita tak akan lanjutkan sebab perkara ini perkara keselamatan, dan dari segi logistiknya agak bahaya kalau kita tutup lambat sebab kita terpaksa menggunakan helikopter dan sebagainya kan. Tadi perkara ini memang telah berlaku dari dahulu lagi. Pada PAU 14 pun kita tutup awal, tetapi jumlah mengundi pada tempat-tempat tersebut sehingga 80%. Jadi saya tidak akan tutup lebih lambat kerana masalah keselamatan. Katanya daripada 29 PDM di Cameron Highlands, hanya 4 sahaja yang dibuka sehingga 5.30 petang, iaitu di Lembah Bertam, Ringlet, Tanah Rata dan Berincang. Selebihnya ditutup antara jam 1 tengah hari dan 3 petang. Ketika diaju mengenai isu berbangkit ketika waktu berkempen, Azhar berkata pihaknya memandang serius semua perkara. Ia termasuk memberi maklumat dan bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan polis. Beliau juga telah mengeluarkan amaran dan nasihat kepada jentera parti surat aku janji bagi menyelesaikan isu-isu berkenaan. 21 laporan polis diterima atas pelbagai kesalahan sejak hari penamaan calon. Menurut Timbalan Ketua Polis Pahang DCP Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri, laporan itu termasuk insiden kekecohan di pos Lenjang, Kuala Lipis yang melibatkan seorang timbalan menteri. Sekarang kita telah menerima 21 report polis dan kita sedang menjalankan siasatan, dan kita refer kepada SPR dan juga kepada pihak SPM. Beliau ditemui media selepas meninjau proses pengundian awal PRK Cameron Highlands di Balai Polis
berincang di Tanah Rata pagi tadi. Rakaman video insiden yang tular beberapa hari lalu di media sosial menunjukkan penginapan UMNO Rompin di pos Lenjang didatangi timbalan menteri berkenaan bersama beberapa individu. Kumpulan terbabit didakwa tidak berpuas hati selepas jentera Barisan Nasional BN dikatakan membongkar tindakan anggota Pakatan Harapan PH menggunakan kenderaan kerajaan untuk berkempen. Pakatan Harapan PH tidak akan terjejas oleh sebarang perbalahan dalam parti tertentu. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga pengerusi PH menyifatkan gabungan itu yang kini mentadbir negara berfungsi dengan baik. Four different parties, unlike BN, which was dominated completely by UMNO, and the 12 other parties in the BN, they are relatively small by comparison to UMNO. In the case of Pakatan Harapan, we have four parties which are equally strong, and we have to reach consensus whenever we want to do anything. So Malaysia. Perdana Menteri berkata demikian dalam sesi dialog bersama rakyat Malaysia yang tinggal di Austria dan Republik Slovak di Vienna malam tadi. Beliau menjawab soalan sama ada pakatan itu berdepan perbalahan selepas dipilih menjadi kerajaan sejak Mei tahun lalu. Pakatan Harapan membabitkan 4 parti iaitu PKR, DAP, Pertubuhan Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan Parti Amanah Negara Amanah. Disempurnakan oleh Vivo V11 dan Vivo V11i. Dua lelaki ditahan manakala seorang lagi diburu bagi membantu siasatan berhubung kes membakar mercun berhampiran kuil Sri Subramaniam Batu Cave Selangor. Kejadian menyebabkan 34 orang cedera akibat terkena letupan mercun di atas jambatan bertingkat Jalan Lingkaran Tengah MRR2 berdekatan kuil itu malam tadi. Dalam kejadian jam 8.20 malam itu, seorang lelaki tempatan berusia 23 tahun datang ke kuil berkenaan bersama dua rakan bagi upacara keagamaan. Suspek kemudian membakar mercun bagi tujuan meraikan dan menyambut Taipusam tanpa kebenaran dan permit polis. Bagaimanapun, mercun meletup di atas jalan raya menyebabkan orang ramai yang berada berhampiran cedera. Ya, pihak polis sebenarnya tiada mengeluarkan satu permit pun bagi membenarkan pembakaran mercun ataupun bunga api bagi sambutan Taipusam di Batu Cave bagi tahun 2019. Dan ianya adalah suatu letupan ini adalah insiden yang bukannya khianat. Bukannya khianat, ingin saya tegaskan ianya bukan khianat, tetapi ianya berlaku secara spontan. Katanya daripada 34 individu yang cedera, 6 mangsa dihantar ke Hospital Selayang, Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Sungai Buloh, manakala 28 mangsa lagi menerima rawatan di klinik sementara Batu Cave. Kejadian itu turut mengakibatkan 3 kenderaan jenis Nissan Serena, Proton Exora dan kereta Pro 2 Myvi yang diletakkan berhampiran lokasi terbabit rosak. Suspek pertama berusia 23 tahun ditahan susulan kejadian, manakala rakannya berusia 28 tahun pula ditahan jam 1 pagi tadi. Selain itu, polis masih mengesan seorang lagi rakan suspek yang terlibat dalam kejadian ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 286 Kanun Kesiksaan kerana kesalahan kelakuan cuai dengan sebarang bentuk benda letupan. Polis telah merakam keterangan daripada 8 individu berhubung kemalangan di kilometer 4 Jambatan Pulau Pinang 2 hari lalu. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ACP Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid bagaimanapun berkata polis masih merekodkan keterangan daripada pemandu kereta Toyota Vios yang masih dirawat di hospital. Saksi kita dah rakam lebih kurang 8 orang saksi apa semua dan terdapat saksi awam apa yang melihat kejadian tu dan juga ahli keluarga. Kita rakam serta rakan-rakan mangsa, rakan-rakan mangsa dan pemandu kereta Vios yang semasa dia berhibur dekat Lebuh Culia tu. Kita dah rakam cakapan hari ini dengan semalam.
Beliau berkata demikian selepas taklimat pasukan mencari dan menyelamat di jeti pasukan Polis Merin Batu Uban. Ujarnya pasukan penyiasat juga akan mengambil keterangan seorang lagi saksi pada hari ini yang dipercayai merakam kejadian nahas di awal pagi Ahad lepas. Berdasarkan siasatan polis ke atas rakan-rakan mangsa, mendapati hanya pemandu SUV berada dalam kenderaannya. Katanya pemandu kereta Toyota Vios yang dirawat di sebuah hospital swasta pula dilaporkan stabil. Lelaki berusia 21 tahun itu yang bekerja sebagai pendandan rambut didapati positif dadah dalam ujian saringan awal. Dalam kejadian kira-kira jam 2.50 pagi itu, sebuah SUV terhumban ke dalam laut selepas terbabit dalam kemalangan dengan Toyota Vios. Dan sementara itu, persiapan akhir bagi kerja-kerja membawa naik SUV yang terhumban ke dalam laut di kilometer 4 Jambatan Pulau Pinang sedang dilaksanakan. Proses membawa naik kenderaan itu dijangka bermula jam 2 petang ini sekiranya keadaan arus laut berubah sehingga membolehkan kerja-kerja berkenaan. Dan bagi mendapatkan perincian lanjut, kita terus saja bersama Selvam Arjunan di Pulau Pinang. Baik Selvam, bagaimana perkembangan terkini di sana Selvam? Terima kasih Yanti. Setakat ini kerja-kerja membawa naik kenderaan SUV putih yang terhumban ke dalam laut 2 hari lepas masih belum dimulakan. Komander Pasukan Polis Merin Wilayah 1 ACP Rosman Ismail dalam sidang medianya pagi tadi berkata pasukan penyelam telah tiba di lokasi kenderaan ditemui seawal jam 7 pagi tadi. Dan jelas beliau, pasukan penyelam memerlukan masa yang secukupnya untuk melakukan selaman bagi menentukan arus air di dasar laut. Untuk melakukan kerja-kerja mengikat kabel pada kenderaan SUV terbabit untuk membawa naik kenderaan berkenaan menggunakan kren di atas Jambatan Pulau Pinang. Dan kini seramai 40 penyelam dari pasukan Polis Merin, Jabatan Bomber dan Penyelamat, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia terlibat dalam operasi berkenaan. Katanya setiap penyelam hanya boleh berada di bawah air selama 20 minit sebelum diganti penyelam seterusnya bagi faktor keselamatan. Dan bagaimanapun katanya ketika ini arus di dasar laut sangat deras menyukarkan operasi disambung oleh pasukan penyelam. Oleh itu proses mengangkat naik kenderaan berkenaan dijangka akan dimulakan kira-kira jam 2 petang nanti. Itu pun bersandarkan pada keadaan di dasar laut pada ketika itu ya. Dan SUV jenis Mazda CX-5 berkenaan ditemui kira-kira jam 4 petang semalam berdekatan tiang 34 Jambatan Pulau Pinang. Kenderaan berkenaan berada 15 meter dari lokasi ia terhumban ke dalam laut dengan kedalaman kira-kira 15 meter. Trafik di Jambatan Pulau Pinang akan ditutup satu lorong untuk kerja-kerja pengalihan kenderaan nanti. Dan pengguna jambatan diminta berhati-hati dalam perjalanan ketika kerja-kerja itu dilakukan. Dan sekian saja laporan saya. Kita kembali ke Sri Pentas. Yanti. Baik, terima kasih Selvam Arjunan langsung dari Pulau Pinang. Kita ke laporan berikutnya. Rakyat dilihat tidak lagi takut melaporkan kegiatan rasuah. Berikutan lebih banyak aduan diterima, kes rasuah seolah-olah meningkat di Malaysia. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata ia ada kaitan dengan dasar Kerajaan Pakatan Harapan PH yang melaksanakan strategi dan pendekatan telus dalam memerangi rasuah dan salah laku. I divide corruption into two stages. One stage is below the table, the other stage is above the table. It's done below the table or trying to hide when the person involved realizes that what he is doing is criminal. Then he will try to hide. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan bertajuk Memerangi Rasuah di Malaysia, Pencapaian, Cabaran dan Perspektif di Akademi Anti Rasuah Antarabangsa IACA malam tadi. Katanya kes rasuah yang dilaporkan bukan berlaku semasa kerajaan baru, sebaliknya ketika kerajaan terdahulu. Sidang turut membincangkan penubuhan dana membantu kakitangan penguatkuasa anti rasuah dan peranan lebih besar IACA di peringkat global seperti Pertubuhan Kastam Antarabangsa, WCO dan Interpol. Tujuan penubuhan dana bagi membela penguatkuasa yang dianiaya atau dibalas dendam atas tindakan mereka melaksanakan perkara yang betul ketika bertugas. Antara ancaman yang dihadapi penguatkuasa ialah dibunuh,
peguam negara dipecat, pegawai disimbah asid dan diberhentikan kerja. Membantu golongan yang memerlukan selain menawarkan harga perkhidmatan yang mampu biaya. Bagi golongan asnaf dan fakir miskin pula, tiada sebarang kos dikenakan. Yang dimaksudkan Hospital Kasih Putrajaya, sebuah hospital yang menjalankan konsep wakaf seiring matlamat patuh syariah serta bebas konsep riba. Kini sudah 80% siap hospital ini dijangka beroperasi Julai nanti. Terletak di Presin 8 Putrajaya, bangunan 5 tingkat ini akan menyediakan 32 buah katil. Bakal dilengkapi dengan tenaga-tenaga pakar, barisan jururawat serta kaki tangan bertauliah yang memberi fokus utama bagi rawatan golongan wanita serta kanak-kanak. Kami ingin mengetengahkan konsep mampu biaya, hospital mampu biaya menggunakan instrumen yang dalam Islam itu sendiri, yakni berorientasikan zakat, berorientasikan wakaf, berorientasikan infak. Itu ultimate kami. Dengan cara itu kita akan menunjukkan bahawa hospital itu boleh run atau beroperasi dengan sendiri dan juga self-sustain tanpa kita kata menekan mana-mana pesakit yang datang kepada kami. Konsepnya mudah, yang kaya bantu yang miskin, yang senang bantu yang susah, seperti mana yang dituntut oleh semua agama untuk saling menyayangi. Justru bagi merealisasikan hasrat pembinaannya, Hospital Kasih ini turut mendapat kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Perbadanan Wakaf Nasional, Pusat Pungutan Zakat serta beberapa badan organisasi yang sama-sama menyumbang dan membangunkan hospital ini. Terdapat 3 tabung disediakan, iaitu tabung kesihatan kasih, tabung zakat kasih serta tabung wang am yang akan digunakan untuk pembelian aset serta menampung kos yang diperlukan. Penyediaan kesemua tabung berkenaan adalah hasil pungutan zakat, wakaf serta hasil kutipan derma dari orang ramai, tidak kira individu maupun syarikat korporat serta organisasi. Menurut Dr. Muhammad Zakrul lagi, mekanisme penghargaan akan diberikan secara resit zakat, nama bilik serta nama wad bagi penyumbang. Keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia dijangka berkembang 4.9% pada tahun ini, meskipun pada kadar lebih belahan tahun lalu. Menurut Pengarah Urusan dan Ketua Negara Perkhidmatan Kewangan Peribadi UOB, Roni Lim, pertumbuhan domestik mungkin disokong oleh permintaan yang kukuh daripada penggunaan swasta dan aliran masuk pelaburan dan ekspor asing yang mantap. Tindakan pentadbiran baru untuk menjadikan kerajaan lebih telus, pertumbuhan mantap, kadar pengangguran yang rendah dan akaun semasa yang lebih besar akan membantu menyokong ekonomi domestik pada tahun hadapan. Malaysia katanya juga mungkin memperoleh manfaat daripada inisiatif perdagangan serantau dan pelbagai hala seperti perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik yang akan membantu meningkatkan perdagangan dan pelaburan di seluruh ASEAN. Dalam jangka sederhana, Lim menjangkakan ekonomi akan meneruskan trajektori pertumbuhannya berdasarkan asas kukuh dan pembaharuan dasar yang berterusan. AmBank Malaysia Berhad dan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad CGC memeterai sejumlah 10 bahagian jaminan portfolio bernilai 2.15 bilion ringgit sejak mengadakan kerjasama strategik pada 2015. Susulan kejayaan direkodkan sepanjang kerjasama jaminan portfolio itu, AmBank kini mengadakan jaminan terbabit bernilai 100 juta ringgit dengan CGC khas untuk Proton. And I think certainly this is good for Proton, it's good for us to help the dealers to upgrade their premises. So the scheme is really between us, CGC, and it's designed exclusively for Proton dealers out there to upgrade their premises in line with the new model that's being sold out there. Today's event is about a PG which is not only industry specific but also brand specific. So both AmBank and CGC, we are very delighted to work on this project to play our role in assisting Proton to go to the next level, so to speak. Terdahulu, beliau mengumumkan kerjasama dengan Proton dalam menyediakan akses pembiayaan melalui jaminan portfolio sehingga kini terdapat 148 pengedar Proton, 101 pengedar telah pun mendapat kelulusan daripada Proton Edar untuk menaik taraf kemudahan kepada pusat 3S dan 4S.
Vivo V11 AI Camera Perfect Shot. Vivo. Laporan antarabangsa. Bandar Rabah di Kepulauan Sumbawa, Indonesia digegarkan dengan gempa bumi berkekuatan 6 magnitud pada pukul 7.59 pagi waktu tempatan. Menurut Jabatan Kajian Geologi Amerika Syarikat USGS, gegaran merekodkan kedalaman 25 km. Gempa bumi itu berlaku kira-kira 219 km di selatan Rabah di timur Sumbawa, iaitu sebahagian daripada wilayah barat Nusa Tenggara. Bagaimanapun, tiada amaran tsunami atau laporan kematian serta kerosakan susulan gempa bumi berkenaan. Seramai 11 anak kapal dilaporkan maut manakala 14 lagi diselamatkan dalam kebakaran membabitkan 2 kapal tangki. Kejadian berlaku di luar perairan Crimea, Rusia di Laut Hitam ketika proses pemindahan minyak membabitkan 2 kapal itu. Kejadian berkenaan memaksa anak kapal menyelamatkan diri dengan terjun ke dalam laut. Kedua-dua kapal terbabit iaitu Candy membawa 17 anak kapal manakala Maestro membawa 14 anak kapal, kebanyakannya dari India dan Turki. Ia berlaku berhampiran selatan Kerch yang menjadi lokasi ketegangan terbaru membabitkan Rusia dan Ukraine. Susulan tekanan dari Amerika Syarikat, Jerman melarang pesawat Iran daripada menggunakan ruang udaranya. Ia berikutan tuduhan terhadap Iran yang mengangkut senjata dan penasihat untuk membantu menyokong tentera Presiden Bashar al-Assad di Syria. Jerman menarik balik hak mendarat kepada Marhan Air kerana disyaki ia digunakan untuk tujuan ketenteraan oleh pengawal revolusi dan juga atas alasan keselamatan. Penarikan balik lesen operasi Marhan Air pada mulanya susulan kempen dilancarkan Amerika Syarikat yang menyenaraikan syarikat penerbangan itu sebagai sasaran sukatan pada 2011. Pada September lalu, Duta Amerika Syarikat ke Berlin, Richard Grenell, membantah tindakan syarikat penerbangan itu meneruskan operasi di Jerman. Kenyataan beliau juga mengugut akan mengenakan sukatan Amerika Syarikat kepada syarikat yang berurusan dengan Marhan Air. Sukan. 3 lagi pasukan antaranya Jepun, Australia dan tuan rumah Emirat Arab Bersatu UAE mara ke suku akhir Piala Asia 2019 selepas menewaskan lawan masing-masing pada pusingan kalah mati. Jepun terlebih dahulu mengesahkan kemaraan selepas menundukkan Arab Saudi 1-0. Sementara Australia lolos ke suku akhir selepas menumpaskan Uzbekistan 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Apapun, UAE pastinya paling lega selepas cemerlang menafikan kebangkitan Kyrgyzstan apabila mencatat kemenangan 3-2 pada aksi yang berlarutan sehingga ke masa tambahan. Jepun yang turun selaku juara 4 kali menentang Arab Saudi di Stadium Sharjah wajar berterima kasih kepada pemain pertahanan Takehiro Tomiyasu yang muncul penjaring tunggal perlawanan. Gol Tomiyasu pada minit ke-20 sememangnya amat mengecewakan Arab Saudi selepas pasukan yang dibimbing Juan Antonio Pizzi itu lebih banyak mendominasi permainan. Sekalipun lebih kerap mengasak kubu Jepun, Arab Saudi jelas buntu menghasilkan gol penyamaan sepanjang 90 minit permainan sekaligus menyaksikan Jepun cemerlang meneruskan kemaraan pada kempen kali ini dan dijadual menentang juara Piala AFF 2018 Vietnam di pentas suku akhir Khamis nanti. Sementara itu, Australia terpaksa beraksi sehingga ke penentuan sepakan penalti sebelum mara ke suku akhir. Berdepan Uzbekistan, Australia yang juga juara bertahan cemas sepanjang 120 minit permainan apabila serangan yang direncana gagal menembusi gawang yang dijaga kemas penjaga gol lawan Ignatiy Nesterov. Apapun, sebaik memasuki aksi penentuan sepakan penalti, tuah akhirnya memihak Australia apabila penjaga gol mereka Matthew Ryan berjaya menyelamatkan 2 sepakan penalti dan kesempatan itu digunakan sebaik mungkin penyerang Matthew Leakey untuk menutahkan kemenangan 4-2. Baik, mengakhiri Buletin 1.30, saksikan luncur salji mengharungi kediaman penduduk di Avoria, Perancis. Saya Azlianti Ibrahim, salam hormat dan Assalamualaikum.